Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya. Nampak dah muka? Boleh? Okey. So hari ni kita tengok start yang mana mula-mula sekali. Apa yang tak faham ni hari ni? Okey, kita mulakan dengan proses sentuh. Okey, proses sentuh. Okey, proses sentuh. Okey, proses sentuh kita tahu proses sentuh awak ingat S. S itu sulfuric acid. Okey, sulfuric acid. Boleh? So bila sulfuric acid awak ingat sentuh. S sulfur sentuh. Sentuh sulfuric acid. Boleh? Boleh? Boleh. Okey. So bila sebut asid sulfuric, awak kena ingat asid sulfuric bermula dengan S dulu. Sulfur. Sulfur dibakarkan dengan oksigen. Awak kena ingat tambah oksigen ni adalah dibakar. Bukan berarti nak balas, dibakar. Dibakar dalam oksigen menghasilkan sulfur dioksida. Okey, sulfur dioksida. So bila sulfur dioksida awak seimbangkan jadi macam ni. Boleh? Okey, lepas itu nombor 2. Langkah peringkat yang seterusnya sulfur dioksida dibakar pula dalam proses yang kedua menghasilkan sulfur trioksida. Okey, sulfur trioksida. Boleh? So sulfur dioksida tidak balas dengan oksigen menghasilkan sulfur trioksida. Ingat, ni S sulfur dioksida. Okey, yang ini sulfur trioksida. Boleh? Boleh. Okey, so sulfur dioksida dengan sulfur trioksida. Okey, ketika ini awak kena ingat, ketika inilah soalan akan minta cek padam atas ni. Okey, soalan akan minta, selalunya dia akan minta keadaan optimum. Optimum. Maksudnya perlu keadaan-keadaan tertentu untuk menghasilkan ni. Okey, bila keadaan awak kena ingat ada mangkin. Boleh? So mangkin, lepas tu ada suhu dia. Lepas tu ada tekanan. So mangkin yang digunakan untuk menghasilkan asid sulfurik, iaitu langkah yang kedua, mangkin yang digunakan adalah V2O5. Apa dia V2O5? Vanadium. Vanadium. Dari mana ni? Sini lah. Vanadium 5 oksida. Okey, vanadium 5 oksida. Suhu 450 darjah Celsius. Dalam buku rujukan kebanyakannya ada dia buat julat 400 hingga 900 macam tu. Tapi cikgu kalau sesuai awak ambil 450 darjah Celsius. Tekanan awak kena ingat 1 atm. 1 atmosfer. Boleh? Boleh. So kena ingat keadaan optimal ni awak dalam exam awak kena senaraikan ketiga-tiga. Jangan awak pilih salah satu. Kalau boleh tiga-tiga ni jangan miss. Boleh? Okey. So kadang-kadang digunakan istilah bahan apa yang perlu diletakkan semasa proses kedua ni. Maksudnya melibatkan tiga-tiga benda ni lah. Boleh? So kena ingat sulfur dioksida dibakarkan pula dengan oksigen. Oksigen tu dialirkan menghasilkan sulfur trioksida. Ni sulfur dioksida, sulfur trioksida. So kita seimbangkan. Sulfur ada, sekarang ni O sudah ada 4, sini ada 3, betul? Sini 3 letak 2, kita nak seimbangkan, genapkan. Maka O sudah jadi 6. Maka kita letak sini 2. Maka O sudah jadi 4, 4 campur 2, 6. Sulfur 2, seimbanglah. Boleh? Okey, tu untuk peringkat yang kedua. Ada tanya? Ada. Settle. Ada tanya? Okey, boleh. Tanya tu biasa.
To be esok. Esok tak tahu. Esok. Dia tanya sungguh. Ada tanya esok. Dia tanya. Tak boleh tanya gitu. Ada tanya sport oh. Apa tu? BS. Mana? Hok esok ke ni sir? Oh, hok esok. Leh, orang tu saya bab belakang dah. Neh. Tengok soalan tak tahu lagi. Tapi orang kata pakak tu tanya proses sentuh. Kemungkinan ada kot. Cik kita tengok soalan macam kita pelik. Tapi berdasarkan yang disebarkan, pakak tanya proses sentuh belakang. Okey, boleh? Boleh. Okey, so proses sentuh. Okey, boleh? Boleh boleh? Boleh. Okey, kita tengok peringkat yang ketiga. Peringkat ketiga, sulfur trioksida. Sulfur trioksida bertindak balas dengan air. Air ke? Kalau tengok sulfur trioksida bertindak balas dengan air, dia akan terus menghasilkan asid sulfurik. Boleh? Okey, selalunya dalam exam, selalunya soalan akan tanya, kenapa dalam peringkat yang ketiga ni kita tak boleh terus tambahkan dengan air? Kenapa kita tak perlu terus tambah kepada air? Maksudnya dia tetap menghasilkan asid sulfurik. Tapi asid sulfurik yang dihasilkan ni dalam bentuk larutan yang sedikit. So, dia rugi dalam industri. Boleh? So, banyak yang dihasilkan dalam keadaan wap. So, wap, kita nak guna apa? Wap tak fungsi lah. So, kita nak hasilkan larutan asid sulfurik. Tapi bila awak hasilkan sulfur trioksida ni, awak larutkan dalam air, memang akan menghasilkan asid sulfurik. Okey, tetapi keadaan kuantitinya sedikit. Dalam industri memang rugi. Okey, so reason dalam exam kalau soalan tanya, boleh? Selalu yang soalan akan tanya dan jawapan yang selalu yang boleh dipakai. Inilah. Maksudnya asid sulfurik yang dihasilkan adalah sedikit dalam bentuk larutan, tapi dalam banyak yang dalam bentuk wap. Itu kalau dalam bentuk soalan selalu yang keluar dalam buku rujukan ke buku latihan, buku kerja, memang gitu jawapan. Boleh? Okey, so dalam peringkat yang ketiga ni, okey, sulfur trioksida sebenarnya ditindakbalaskannya dengan H2SO4. Maksudnya dia ambil yang sedikit tadi, dia tindak balaskan balik. Faham? So, kadang-kadang pelajar kata, daripada mana dia ambil asid sulfurik ni? So, daripada yang ini. Yang ambil sedikit ni, dia tindak balaskan balik dengan asid sulfur trioksida, akan menghasilkan H2S2O7. Apa nama dia? Oleum. Boleh? Oleum. H2S2O7. Oleum. Boleh? So, seimbangkan. Kalau tengok H2S, H2 S ada 2 dah. So, O ada 7. Cukup. So, sudah seimbang. Ingat, ini peringkat yang ketiga. Soalan popular memang akan tanya nombor 2 dengan nombor 3. Peringkat kedua tadi, keadaan optimum. Sekarang ni yang ketiga. Boleh? Jelas beres. So, sulfur trioksida bertindak balas dengan air. Yang ini sedikit, rugi dalam industri. So, kita nak dalam bentuk larutan banyak, tapi banyak dalam keadaan wap asid sulfurik. Boleh? Okey, so langkah yang terakhir, yang keempat. Proses yang seterusnya, H2S2O7 ditambahkan dengan air, barulah menghasilkan H2SO4. Ini langkah yang keempat dalam industri. Apa dia? Maksudnya, dia akan menghasilkan tindak balas apa ni? Plus air. Kalau tambah air apa selalu? Pencairan. Proses ni pencairan. Boleh? Maksudnya oleum ni dalam keadaan yang cukup pekat. Kuantiti yang cukup pekat.
Boleh? So hasillah larutan asid sulfurik. Okey? Boleh sebarlah kepada link kawan-kawan yang lain tu. Boleh join lagi ni. Kena seimbang ni. Mana? Ke mana kena seimbang tadi? Seimbang? Dua tadi. Mana? Lain macam ni. Aku ada tengok itu satu. Ada nak tanya mak cepat. Ada tadi kena seimbang tu kat mana? Kena seimbang. Nombor 3. Ni nombor 3 tak ada masalah. Nombor dua. Nombor 2 tadi kita seimbang dah. Seimbang dah ada tadi sulfur letak 2 depan. Ni, try tengok ni. H2S2O7 plus H2O, H2SO4 seimbangkan. Yang mana? Mana? Letak mana? 2 di sini. Boleh? Sebab H sudah jadi 4, H4, S ada 2, S ada 2, O ada 8. So, O7 campur 1, 8. Seimbang. Boleh? Proses sentuh. Bagi situ. Ya. Dok aku tanya nombor 2. Dok Itu over. Haziq bersama nombor 2 tadi jadi kena. Dia akan menjadi Tambah 2. Betul. Sini tambah 2, sini tambah 2SO2 campur O2 campur 2SO3. jadi Kenapa? Ada sebut kata suruh seimbang. Seimbang lah? tak ada ada. Cikgu. Ya, mana tahu dek. Awak pakai sebab belaka. Cikgu tak tengok pun. Maafkan kami semua ke juga. Apa itu dia alloy sini? Alloy. Paling kita tengok alloy pula. Ni Haziq dapat skema tu Google juga. Ada sikit. Dah Google. Ini semua pindah. Soalan dapat sebiji sebab boleh. Mana? Soalan sebiji boleh. Boleh dah. Tadi ada Bayu okey Bayu. Bayu ni. Kata Google. Lega. Kata sport masuk lah kau. Spot masuk spot dia tu macam dia. Okey. Sport macam buku teks. Maksudnya dari buku teks soalan payah-payah lah. Dia spot tu dia tak detail, dia general. Umum. Kau detail dulu. Dia ada banyak sampai dia. Okey. Cepat. Proses sentuh okey. Okey dah. Lawan dah. Okey. Proses sentuh. Kau belajar mana? Cikgu, apa itu adalah proses sentuh itu dah alloy. Apa itu dah alloy? Lah, alloy lain. Boleh. Alloy. Apa itu sekarang? Alloy. Alloy. Dia macam bau tajuk sama. Boleh? Cikgu dia minta saran. Apa dia? Minta soalan. Ada minta soalan. Boleh. Soalan tak ada. Okey, alloy selalunya tarifan lah. Bukan gitu dah. Okey, tarifan. Apa ketarifan alloy? Tu Campur. Campuran. Perkataan depan tu mesti ada campur. Sebatian. Maksudnya sebelum awak tulis alloy tu awak kena letak depan tu. Sebatian ataupun bahan yang terhasil. So sebenarnya ada perkataan tu. Okey? Boleh. Sebatian ataupun bahan yang terhasil daripada. Jangan awak terus jawab campuran. Jangan campuran. Kena ada perkataan. Siapa yang makan nasi itu? Jangan kata baju orang itu pakai. Baju orang. Patutnya kita kena royak. Sepu yang makan nasi itu. Boleh? Siapakah? Boleh? Kena diri sendiri. Boleh? So, sebatian ataupun bahan yang terhasil daripada campuran. Tahu ada campuran 2 atau
dua atau lebih unsur. Boleh? Dua atau lebih unsur mengikut komposisi. Komposisi atau peratusan. Okey, peratusan yang tetap. Ni selalunya pelajar ambil dia hafal dalam buku rujukan, bukan tertentu tetapi tetap. Okey? Sekali lagi, sebatan atau bahan yang terhasil daripada campuran dua atau lebih unsur mengikut komposisi atau peratusan yang tetap, dan komponen utama adalah logam. Oh, no. Maksudnya, kalau boleh, semua takrifan ni kena ada belakang. Campuran dua atau dua tiga lebih unsur mengikut komposisi peratusan yang tetap. Komponen utama adalah logam. Boleh? Komponen utama adalah logam. So, awak tak boleh skip pun. Hilang, tak ada perkataan sepatutnya, memang tak akan dapat satu markah. Itu dari segi takrifan. Komposisi peratusan. Mengikut komposisi atau peratusan yang tetap. Okey? Bila ni ah. Siapa dia tanya? Google. Oh. Google cikgu dia marah kalau dia main sini yang paling bahaya. Ya. Adalah. Cikgu ada yang proses sendiri dia solat cik. Okey, dia gini, alloy ni tajuk akhir tingkatan 4. Okey, proses sentuh pun tajuk yang sama juga, bab yang sama. Cumanya kita sentuh yang mula-mula sekali kita belajar proses sentuh dulu. Lepas tu haba. Betul? Lepas tu barulah masuk alloy, masuk kaca. Boleh? Nampak dari spot tu ada kaca juga tu. No? Ada? Ada kaca? Ada kaca ada. Kaca. Banyaknya soalan. Rasanya tajuk yang keluar ni rasanya dia akan beri contoh kegunaan. So awak tolong lepas ni tolong study balik contoh kegunaan. Faham? Maksudnya alloy. Alloy tu ni apa? Buat untuk apa? Boleh? Sudah. Boleh? Ingatlah kau dah. Ada belakang dah tu. Belajar setu dah belakang dah sebelum ni. Alloy. Sama sok jumpa orang cari. Yang Tosin nanya kau, Tosin nanya. Question and ask. Siapa ni tengok tu boleh nanya juga tu. Kaca borok oksida, pelambut oksida. Jadi kata lakukan bersama tu. Itu kaca. Borok silikat, itu pelambut, oksida kaca. Siapa lagi? Silikat oksida. Boleh? So ni takrifan. Ambil gambar. Ya, aku tak ada. Baik awak boleh. Lepas ni boleh tengok balik. Sebab apa? Sebab SPM pun jaga spot tajuk ni. SPM pun jaga spot kau. Okey, kita pergi. Contoh alloy. Paling simple, mula-mula kita ingat kefek. Kefek. Boleh? So, apa dia? Keluli. Keluli. Okey, ferrum besi. Ni. C karbon, bukan kuprum deh, karbon. Boleh? So, kalau awak tengok perhati balik, yang depan ini alloy. Boleh? Okey, lepas itu yang di tepi ini, tepi dia ni adalah logam. Itu logam utama.
Itu dia dalam taklifan ni, logam utama. So logam utamanya peratusan dia lebih tinggi berbanding yang di sebelahnya. Maksudnya siapa yang nak unsur yang di tepi alloy, maksudnya peratusan dia tinggi. Yang ni sedikit ya. Maksudnya inilah benda unsur yang tumpang dalam alloy itu, dalam besi itu. Boleh? Okey, ceritanya gini. Kalau soalan minta, tolong lukis struktur atomnya. Okey, cara macam mana? Ferrum. Awak tengok ferrum, dia punya JAR dia. Okey, kalau soalan minta, lukiskan susunan atom bagi alloy keluli. So caranya awak tengok jisim alternatif. Mana awak tengok jisim alternatif? Tengok dalam JBU, jadual berkala unsur. So kalau tengok jisim alternatif untuk ferrum, berapa? Awak akan jumpa ferrum adalah nilai dia adalah 56, karbon 12. Boleh? So macam mana kita nak lukis susunan atomnya? Maka ferrum ini jisim dia besar, maka objek bulatan yang besar itu mewakili ferrum. So lukislah ferrum 2 butir ke. Okey, 2 butir. Okey, boleh. Lepas tu dia peratusan yang banyak. Dia banyak. Letaklah so. Lepas tu besar. Boleh? So, besar. Apa maksudnya? Yang besar tu ferrum, yang kecil itu adalah begitu. Jangan kamu fikir alloy, awak pun lukis alloy ni besar, bulat besar. Awak fikir yang tu je gambar dia. Faham? Jangan. Ni. Ferrum 56, karbon 12. Maksudnya ferrum tu unsur yang besar. Maka kita lukis besar. Banyak ke sedikit? Banyaklah sebab dia di tepi perkataan keluli ni. Tu tips cikgu. Kalau soalan minta, suruh lukis susunan atom. Boleh? Cikgu tak tahu bentuk soalan, tapi ni berdasarkan pengalaman. Kalau keluar soalan suruh lukis, inilah cara dia. Boleh? Hai Tahamim. Tahamim, adik awak tu. Luak agam pun adik awak Tahamim. Oh ya, adik awak Tahamim. So study. Tak dengar Pak ini. Masuk ah. Ingat, jangan cepat nak lukis yang ni. Lukis ini salah. Ini lukisan yang sebenarnya. Kalau untuk keluli. Tu. Boleh? Kalau bukan keluli seperti tu lah. Kalau bukan keluli, kau keluli saja. Keluli saja gambar gini. Okey? Keluli gambar gini. Okey, lepas ni kita tengok benda lain pula. Boleh? Lukis kan. Rasanya tak ada kan nak bincang belakang. Tu. Japuk tu. Saya adik Tamim sir. Aduh. Aina sidik, Tamim sidik. Okey. Keluli. Keluli. Yang kedua kita tengok gakus. Gangsa ini kuprum. Okey, ini sternum. Okey, kuprum, gangsa, kuprum, sternum.
So, yang di tepi gangsa adalah cuprum. Maka percentage dia tinggi. Maka macam mana kita nak tahu lukisan dia? Okay? So, cuprum. Cuprum nilai JAR dia adalah 64. Sternum, berapa sternum? Acik tengok. Buku jadual kala. Sternum. Surat yang terakhir sekali. Sternum. Berapa nilai sternum? Berapa nilai sternum? Sternum. Jumpa. Namanya sternum 119. Boleh? Apa maksud dia? Maksudnya cuprum tu dia kecil berbanding sternum. Tapi kuantiti dia banyak. Maka gambar dia macam mana? So, yang besar itu lukis besar. Ini labelkan sebagai sternum. Boleh? Lepas tu cuprum bulat besar. Bulat besar. Boleh? Satu cara nak lukis. Lepas tu besar. Noyaknya. Lepas tu lain tu besar, bulat macam tu lah. Boleh? Harap faham belaka. So kena ambil. So boleh yang besar tu sternum, yang kecil itu cuprum. Okay? So tolong study apakah fungsi gangsa. Gangsa nak buat apa? Cakap tahu gangsa buat apa? Pingat. Awak tahu nak pingat lah. Apa tu selain daripada gangsa? Tu dia datang almari apa semua tu. Ya. Barang perhiasan. Masya-Allah. Okey, boleh? Gakus. Boleh? Patutnya keliling lah. Yang kecil tu sekeliling. Begitu. Boleh? Tu. Peratus gangsa lebih tinggi daripada cuprum. Ya. Peratusan gangsa apanya? Peratusan cuprum. Peratusan cuprum tu lebih banyak berbanding sternum. Cuprum ni, contohnya cuprum ni banyak lah. Maksudnya, contohlah. Kita tak ingat percentage dia. Cuprum ni contohnya 70%. Sternum 30%. Maka cuprum dengan sternum 70-30. Maka terbentuklah gangsa. Sebab itulah dalam takrifan dia ada komposisi yang tetap. Kita tak boleh nak buat percentage ikut kita. Boleh? Sekali tu hasil lah. Ya. Yang sebelah kiri itu alloynya. Okay, boleh? Okey, seterusnya. Boleh? So dah gangsa, kita pergi pada contoh lain. Locus. Okey, bukan locus. Okey, locus ni matematik form 2. Betul? Sebab pelajar akan tertukar. Dia kata apa? Ni loyang. Loyang adalah cuprum campurkan dengan zinc. Tapi pelajar dia tulis sternum. Salah. Bukan sternum tetapi zinc. Cuprum dengan zinc. So, macam mana kita nak lukis? Cuprum 64, zinc 65. Boleh cek dalam JBU. Jadual kala unsur 64-65. Maka cuprum dia kecil, besar. Kecil, besar. Dia gitu. Boleh? So awak labelkan lah. Yang ini adalah Zinc. zinc tu? Zinc 65. Zinc 65. 65. Allah Rabbi. Zinc tu 65. Zinc tu besar. Yang ni kecil tu cuprum. Gitu. Tersyasyul. Kayaknya semua kakus tadi lah. Sama. Kebetulan sama. Dia gini, gambar rajah untuk alloy ni dua ya gambar rajah dia. Banyak yang besar, banyak yang kecil. Itu je. Depends kepada jisim atom relatif dia. Kalau soalan tak beri jisim atom relatif, awak tengok nombor nukleon dia.
benda yang sama. Ataupun jisim molar. Nombor nukleon sama dengan jisim atom relatif. Jisim molar pun sama nilai dengan jisim atom relatif. So tolong ingatlah. Toleh kau lukis gakus tu supaya kefek. Jah bakpo hok kecil tu kena lukis banyak-banyak gitu. Gitu. Deh. Tadi dah kalau gangsa gakus ni deh kupram tu 94. Sternum tu 119. Apa maksudnya? Yang ini besar, tapi dalam kuantiti sedikit. Ingat, yang di tepi alloy itu bilangan dia banyak. Jangan tertukar. Boleh? Siapa dia tu? Mia. Mia. Boleh Mia? Toleh kau lukis gakus tu supaya kefek. Kefek toleh gakus dengan kefek boleh? Gambar yang sama tak sama tu. Boleh? Apa sih? Nak tulis buku. Boleh Mia? Okey, beres. So pastikan biar ada perbezaan. Dah tak habis. Okey, boleh? Boleh deh. So itu cara nak lukis. Faham cara lukis So cara lukis tak ada masalah. Tugas awak cara lukis tak ada masalah. Lepas tu awak kemaskan tentang kegunaan dia. Tolong study. Loyang-loyang. Apa loyang? Dulang. Apa lagi loyang ni? Banyak. Sudu tu untuk apa? Boleh ke tak? Layang kek luli. Sudu luli. Cikgu sudu ke? Sudu banyak. Ada buat daripada Perak. Ada tu, ada. Sudu aku dah. Okey. So, lokus dah, gakus dah. Du aku mama. Du aku mama. Duralamin. Wow. Aluminium tu banyak. Aluminium tu banyak. Kupron sikit, mangan sikit, magnesium sikit. Boleh? Okey, du aku mama, lepas tu kefek juga. Kefek siap. Ada Cr, ada nikel, apa lagi? Ada tiga. Apa dia ni? Ini adalah keluli nirkarat. Stainless steel. Ni dah keluli hok mahal tu. Stainless steel. Hok tok karat langsung. Ada ke bawah gel tu, bawah pemukul gel tu. Itu stainless steel. Confirm tak karat. Kalau karat tu, itu adalah besi ataupun keluli biasa. Tak ingat aja steel. Boleh? Steel. STEE. Steel tu keluli. Meh. Boleh aja. Boleh. Boleh jaga bawah. Betul. Okey. Lepas tu apa lagi? Doa aku mama. Awak ingat piskus. Pisang. Cikgu tak masuk usus kita. Piskus. Sternum, cuprum, antimoni. SB ni antimoni. Cikgu masuk usus gitu. Tak susah gini masuk tau. Tak susah pun. Susah kau? Cikgu. Cikgu dah gitu. Berapa orang kata susah kau?